Assalamualaikum, selamat sejahtera anak-anakmu semua. Pada hari ini cikgu nak berkongsi satu cerita. Nama yang popular satu ketika dahulu iaitu apa? Pak Pandir dan Mak Andir. Ini merupakan cerita kanak-kanak yang banyak cerita lucu dan ada unsur nasihat dalam cerita itu. Cikgu harap anak murid telah pun bersedia untuk mendengar cerita Pak Pandir dan Mak Andir. Ceritanya begini. Pak Pandir dan Mak Andir ada seorang anak kecil, bayilah. Pada suatu hari, Mak Andir ni nak pergi ke kedai, nak beli barangan keperluan dapur. Mak Andir ni berpesan kepada Pak Pandir. Pak Pandir, boleh mandikan anak kita? Boleh, jawab Pak Pandir. Apa salahnya? Tapi Pak Pandir tanya, macam mana nak mandikan anak ni? Mak Andir kata, ambil air panas, campur dengan air sejuk supaya jadi suam, letak campur dalam satu bekas. Kemudian ambil anak kecil ni mandikanlah. Oh, senang je, jawab Pak Pandir. Jadi bila Pak Pandir kata senang, Mak Andir pun bersiap-siap. Pergilah ke kedai. Sepeninggalan Mak Andir, Pak Pandir pun bersiap-siap. Dia ambilnya bekas untuk jerang air. Dia pun ambillah air yang dijerang tu masuk ke dalam bekas. Dia terlupa nak campur dengan air sejuk. So air ni sedang mendidih, bayangkan. Dia pun ambillah anak yang baru jaga ni untuk dimandikan. Jadi apabila anak kecil ni kena air panas, kamu bayangkan. Anak ni menjerit-jeritlah, kesakitan. Pak Pandir ingat anak dia seronok mandi. Rupanya anak dia menjerit kesakitan. Bayangkan kalau kita terkena satu titik air panas, boleh melecur. Ini kan bayi masih kecil, kulitnya masih lembut. Akhirnya bayi ni meninggal dunia. Pak Pandir ingat anak dia seronok. Dia pun ingatkan bayi ni dah tidur. Dia pun ambil anak kecil ni, pakaikan pakaian, kemudian letaklah di atas tilam. Tidak lama selepas itu, Mak Andir pun balik dari kedai. Senyap je rumah ni, Mak Andir kata dalam hatinya. Mana Pak Pandir? Mana anak kecil aku ini? Dia pun tanya, Pak Pandir dah mandikan anak kita? Sudah, jawab Pak Pandir. Jadi Mak Andir pun hantarlah barang ke dapur semua. Tengok naluri seorang ibu rasa, lain macam ni, tak sedar hati ni. Dia pun segeralah pergi jumpa anak dia ni. Tengok-tengok, anaknya bukan tidur, tapi dah meninggal. Pak Pandir tak tahu, menjerit-jerit. Mak Andir sedih. Jadi kenapa dia kata menjerit-jerit? Anak kita dah meninggal. Iya ke? Bukan ke tidur? Pak Pandir dah buat apa tadi? Dia pun cerita. Terkejut Mak Andir. Allah, Pak Pandir ni bodohnya. Pak Pandir ni bodoh. Kemudian lurus bendut pula tu. Jadi dia ringkaskan. Dia kata, nak buat macam mana anak kita dah meninggal? Pak Pandir, ambil anak kita ni, jumpa penggali kubur, kebumikanlah. Di mana? Dia tak tahu. Mak Andir kena ajar, Mak Andir kena beritahu, dan Mak Andir siap-siap masukkan dalam kain, masuk dalam tikar. Jadi Pak Pandir pun bawalah anak dia untuk menuju ke tanah perkuburan. Dalam perjalanan, apabila dia memikul di atas bahu, jalan, tiba-tiba bayi ni, anak kecil ni terjatuh kat belakang. Pak Pandir teruslah berjalan. Dia pun menjumpa penggali kubur. Hai penggali kubur, anakku dah meninggal ni, boleh tolong kebumikan penggali kubur. Kata, tak ada masalah, dah tugas dia. Dia pun korek-korek sebab tak dalam, cepatlah. Kemudian mana dia? Dia pun serahlah tikar. Penggali kubur pun tak cek dan sebagainya. Teruslah tanam. Yang ditanam tu apa? Tikar. Bayi jatuh kat jalan. Dah selesai apa semua, Pak Pandir pun ucap terima kasih apa semua. Dia pun pulang. Dalam perjalanan pulang, dia ternampaklah budak kecil ni pun tengok, bayi ni sama macam anak aku, serupa ni. Anak siapa pula meninggal? Dibiarkan dia. Sebab dia kata anakku dah dikebumikan. Dia pun biarlah. Dia pun baliklah. Dia pun cerita. Mak Andir pun bertanya, Pak Pandir dah kebumikan? Sudah, dia kata. Tetapi dalam perjalanan tadi, aku nampak budak kecil serupa macam anak kita. Mak Andir tak sedap hati pula. Dia pun ajak, mana dia? Dia pun tunjuk. Pak Pandir pun jalan-jalan tunjuk. Ini tadi serupa macam anak kita. La ilaha Pak Pandir, ini anak kita. Yang kau tanam tadi apa? Aku bawa tikar. La ilaha illallah. Mak Andir terpaksalah bawa bayi ni semula ke tanah perkuburan. Galilah semula, barulah tanam. Dah selesai Mak mandi. Apa lagi membebel dalam perjalanan sampai ke rumah kepenatan. Akhirnya dia kata, Pak Pandir, anak kita dah meninggal. Kita kena buat tahlil. Kena panggil Tok Imam datang ke rumah. Jadi, Mak Andir ni kata, pergi cari Tok Imam. Malam nanti kita nak buat kenduri tahlil. Pak Pandir tak kenal Tok Imam.
Senang je. Mak Andi kata, Tok Imam ni ada janggut. Kan orang kampung, Tok Imam, Tok Bilal, apa semua ni, Tok Siap, ada janggut, ada tinti orang dulu. Itu lebay. Oh, ada janggut? Ya. Pergi cari. Aku nak masak ni, kata Mak Andi. Pak Pandi pun keluarlah cari Tok Imam. Dia pun jalan-jalan. Dia tak tanya pula. Sepatutnya kalau tak kenal, tanyalah orang. Pak Pandi lurus bendul. Dia nak cari orang yang berjanggut. Dia jalan-jalan tengok, orang ni tak ada janggut. Orang ni ada misai. Orang ni kepala botak. Orang ni jalan-jalan. Penat dah. Tapi dia lurus bendul. Selagi tak dapat, dia tak nak balik. Dia pun jalan-jalan. Akhirnya, dia jumpalah yang berjanggut. Tapi bukan orang. Kambing. Oh, ini Tok Imam ni. Dia pun kejar kambing. Bila kena kejar, dia lari lah. Bukan tuan dia. Pak Pandi pun kejar-kejar tak dapat-dapat. Akhirnya, setelah kepenatan kambing ni lari, berjaya juga ditangkap oleh Pak Pandir. Kebetulan, dekat leher kambing ni ada tali. Pak Pandir pun tarik. Hai Tok Imam, jom ikut aku balik. Malam ni kau kena baca tahlil. Kambing mana faham dia? Meh. Akhirnya, Pak Pandir pun tarik-tarik berjaya lah sampai ke rumah. Dipendekkan cerita. Dia kata, Mak Andir, Tok Imam dah datang. Jemput Tok Imam naik ke atas. Dia kata, aku sibuk masak ni. Tok Imam tak nak naik. Mana kambing nak naik ke atas? Kambing nak berkeliaran, nak cari makanan. Takutlah kambing tu. Akhirnya Mak Andi pun datang. Tengok. Mana dia Tok Imam? Ni Tok Imam. La ilah, ini bukan Tok Imam. Ini kambing. La ilah. Pensan Mak Andi. Terkejut sebab dipanggilnya kambing untuk buat baca tahlil. Masya Allah. Tengok betapa bodohnya Pak Pandir. Tengok. Sebab tu kita kena belajar. Apa yang cikgu nak sampaikan di sini, walaupun cerita Pak Pandir ni kita nampak bodoh, kalau kita tak nak belajar, mungkin satu hari nanti kita akan jadi Pak Pandir. Sebab tu anak-anak murid kena pergi ke sekolah, kita kena belajar, kita nak jadi orang yang pandai. Itu saja cerita cikgu pada ini. Kita jumpa lagi dalam cerita berikutnya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Bye.